Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Han Farhan dalam segmen Remang Senja. Jadi hari ini saya akan kongsikan dua cerita, dua kisah seram yang dikongsikan kepada saya dan saya akan sampaikan kepada anda. Jadi saya harap dengan perkongsian ini anda akan terhibur, terutamanya kepada semua penggemar kisah-kisah seram dan juga mistik. Ini adalah percubaan pertama saya. Okey. Jadi sebarang komen bolehlah tinggalkan di ruangan komen untuk menambahbaikan di masa-masa akan datang. Baik, kisah yang pertama ini saya nak kongsikan sebab saya tertarik dengan cerita beliau. Sebelum ni saya ada post lah dekat Facebook, WhatsApp dan WhatsApp group. Saya minta untuk berkongsi kisah-kisah seram untuk saya ceritakan kepada orang di YouTube. Dan orang ni, beliau telah berkongsi kisah yang dialami oleh beliau sendiri semasa berada di sebuah asrama. Nama pengirim saya terpaksa rahsiakan atas permintaan pengirim sendiri, dan dia minta kita gelar dia sebagai Faizal, bukan nama dia yang sebenar. Okay? Jadi sama-sama kita hayati cerita yang disampaikan oleh beliau lah, tapi saya akan sampaikan kepada anda. Jadi untuk kisah yang pertama ini berlaku sekitar tahun 2001. Semasa itu saya sedang belajar di sebuah sekolah menengah di Johor. Dan saya ni jenis orang yang tidaklah terlalu takut ataupun terlalu percaya kepada perkara-perkara mistik. Sebab sebelum daripada itu saya tak pernah langsung diganggu ataupun nampak makhluk ini secara berdepan. Jadi normal lah bagi setiap pelajar yang tinggal di asrama akan disogok dengan pelbagai cerita-cerita seram, mistik, tapi saya hanya sekadar dengar dan saya anggap itu sebagai hiburan semata-mata. Kalau Han nak tahu, asrama saya ni ada bangunan, 2 blok bangunan untuk asrama lelaki, 4 tingkat. Dan pada masa itu saya tinggal di aras 1. Aras 1 maksudnya satu tingkat di atas level ground floor lah. Okay. Jadi pada ketika itu, biasalah kalau nak basuh-basuh baju ni, saya akan cari waktu yang paling selamat, yang mana orang tak ramai basuh baju. Jadi saya lebih suka basuh baju waktu malam. Daripada saya tingkatan 1 tahun 1999 sampailah saya tingkatan 2 sekarang ni. Memang saya lebih gemar basuh baju waktu malam, sebab kalau waktu petang memang tempat basuh baju tu dia ada satu bilik yang khusus untuk basuh baju. Dan bilik ni dia ada 2 jenis. Untuk blok A, dia sekadar satu bilik yang luas dan cuma ada paip di dinding-dinding, macam tempat kita ambil wuduk. Tapi itu untuk bilik basuh baju yang di blok A. Untuk yang di blok B pula, dia ada satu bilik. Okey, bila kita masuk pintu bilik tu, di ujung tu dia ada 2 sinki. Okey, 2 sinki. Sini pintu masuk. Jadi bila kita masuk tu, dia akan ada satu dinding separuh. Okey, di belakang dinding tu adalah satu platform paras pinggang untuk kita berdiri basuh baju. Jadi di belakang, di ujung sekali sana adalah 2 sinki untuk kita rendam pakaian dan sebagainya lah. Di tepi sinki tu ada ruang sedikit untuk kita berus baju dan sebagainya. Jadi oleh sebab saya ni memang gemar cuci baju waktu malam, jadi petang lepas habis sukan tu memang saya rendam dulu baju lah. Rendam dulu baju dalam baldi, tinggalkan dekat bilik, dekat blok yang saya menginap ni, blok B. Dan saya tinggalkan, rendam dengan sabun dan saya akan basuh pada waktu malam. Pada malam itu saya tidur dulu, biasalah. Untuk pelajar-pelajar asrama memang diwajibkan untuk tidur jam 11 malam. Jadi jam 11 malam lampu semua dah ditutup. Masihlah ada yang berbual-bual, sembunyi-sembunyi. Jadi saya pasti kejadian itu berlaku selepas jam 12.30 malam. Sebab apa? Sebab pada ketika itu warden telah selesai meronda
Dan saya pasti warden tak akan datang lagi lah untuk malam tersebut. Saya ni jenis Yellow Ranger. Memang saya suka sorang-sorang, jadi tak ada masalah lah. Malam tu saya dengar radio curi-curi. Biasalah zaman-zaman tu kan radio. Jadi saya turun dari katil dan saya bergerak menuju ke tandas. Dalam perjalanan tu, saya rasa tak adalah rasa seram sangat, tapi suasana malam tu dengan bunyi unggas mungkin daripada kawasan ladang kelapa sawit lah di sebelah asrama tersebut. Jadi saya rasa biasa tapi agak seram. Jadi saya pun berjalan dari satu dom ke satu dom. Saya tak adalah dengar orang berbual-bual ke apa kan, sebab lepas tengah malam saya rasa majoriti orang dah tidur. Jadi saya pun berjalan menuju ke tandas lah, tempat saya nak basuh baju tu. Tapi yang peliknya, bila saya sampai dekat depan pintu tu tertutup. Pintu untuk masuk ke bilik dobi tu tertutup. Jadi saya ingat memang pintu tu berkunci lah, ataupun mungkin angin tiup. Sebab dalam bilik tersebut saya dengar orang tengah berus baju. Orang tengah berus baju. Busuk. Saya pun anggap biasa lah. Saya pun tolak pintu. Saya masuk. Saya tengok air dekat paip yang dekat hujung bilik tu terbuka. Air pun melimpah kan. Saya pun anggap biasa je lah. Saya pun buatlah lawak. Siapa tengah basuh baju? Saya pergi sampai dekat tembok tu, saya nampak orang tengah mencangkung atas tempat yang platform yang paras pinggang tu, ada orang tengah mencangkung berus baju. Saya kata, oi, sampai naik atas platform kau berus baju kan? Tak ada respon tau. Tak ada respon, saya rasa macam pelik lah kan. Kenapa sombong sangat? Aku rasa aku orang yang paling sombong kan dalam asrama ni. Jadi saya pun terus pergi dekat pipe tu, saya tutup sebab dalam sinki tu saya tengok tak ada baju. Memang air saja melimpah. Tolonglah tutup kan. Saya cakap dekat orang yang berus baju tu, saya cakap tolonglah tutup pipe kan. Tak ada air macam ni je kan. Tapi bila saya pusing, saya tahu yang berus tu bukan orang. Pada ketika saya pusingkan kepala tu, makhluk tu pusingkan juga kepala dia. Dan wajah dia memang sangat-sangat mengerikan. Memang nampak macam dihempak oleh batu. Dan pada ketika itu saya memang terus lemah lutut. Memang saya terus berlari keluar dan saya demam seminggu disebabkan perkara tersebut. Jadi itu adalah kisah yang dikongsikan oleh Faizal tadi. Agak ringkas tapi agak seram juga untuk pelajar-pelajar asrama. Saya rasa kalau ada yang masih tinggal di asrama sekarang ni, sebelum jika sekarang ni tak COVID lah, mungkin saya akan di-bash semau-maunya. Sebab takut memang saya pun dulu tinggal di asrama, jadi saya tahu sikit lah bukan nak kata semua asrama ni berhantu tau, tapi memang kita dah disogokkan dengan pelbagai-pelbagai cerita melibatkan asrama. Jadi memang orang kata macam mak-mak kan, mak-mak pun memang nak, dia akan cerita pasal cerita hantu, jangan keluar waktu senja, takut kena sorok dengan hantu dan sebagainya. Jadi benda tu menimbulkan kepercayaan dalam diri kita, menyebabkan kita rasa takutlah dan sentiasa beringat. Jadi itulah kisah dia, memang seram ni. Masuk bilik, tiba-tiba yang toleh tu bukan manusia. Kalau saya berderau darah, rasa dah, jangan kata nak berlari, pingsan dekat situ juga. Alhamdulillah lah buat setakat ni masih dihijab pandangan mata tu. Okay. Tapi kita tak tahulah, semua tu urusan Allah SWT, urusan Tuhan. Okey. Jadi untuk kisah yang kedua ni, masih lagi berkisar kepada asrama. Sebab tak tahulah, bila mungkin orang tahu saya pernah duduk asrama dulu kan. Jadi yang berkongsi kisah semua kawan-kawan lama.
kawan-kawan yang tinggal di asrama lain lah. Jadi dia berkongsi kisah dengan saya. Jadi untuk kisah yang kedua ni, saya rasa kisah ni agak sedikit pelik dan tak tahulah, terpulang lah. Mungkin apa yang saya akan sampaikan nanti terpulang kepada anda untuk anda percaya ataupun tidak. Dan mungkin kisah itu betul ataupun rekaan, tapi ini adalah kisah yang dikongsikan kepada saya. Jadi kisah ini dikongsikan oleh Razman, masih lagi bukan nama sebenar, sebab identiti semua pengirim-pengirim perlu dirahsiakan. Okay. Jadi Razman ni berkongsi kisah yang pada pandangan peribadi beliau adalah sesuatu yang ganjil. Okay. Kisah ini berlaku sekitar tahun 2014. Ketika itu beliau berada dalam tingkatan 4. Okay. Dia ni bolehlah yang dikatakan dikategorikan sebagai seorang yang alim. Okay. Maksudnya masa solat 5 waktu dia tak tinggal, rajin baca Quran dan sebagainya. Jadi pada satu malam, okay, pada malam tu tahun barulah, maksudnya bukan malam tahun baru, maksudnya pelajar baru masuk untuk tahun yang baru. Okay, maksudnya masa tu dia form 4, masa tu pelajar tingkatan 1 baru masuk lah. Baik. Jadi kisah yang beliau kongsikan ni, pada malam kejadian, salah seorang daripada peserta yang menyertai orientasi telah diganggu, atau dia lemah semangat lah. Jadi pelajar lelaki lemah semangat, telah diganggu masa memang untuk asrama tu hari tu dia buat program untuk jalan malam. Okay, jalan malam untuk satu kampung sekolah. Okay. Jadi bila selesai aktiviti ni, bila balik ke tempat berkumpul, seorang pelajar tu meracau, diganggu lah. Jadi diganggu, daripada tempat berkumpul ni dibawa ke bilik rawatan di asrama. Jadi dia pun ikutlah sebab memang dia antara yang dipercayai lah boleh membantu untuk kes-kes sebegini. Jadi dia pun pergi ke bilik rawatan di asrama, dan dia pun bacakanlah ayat-ayat Al-Quran, ruqyah kepada pelajar yang diganggu ni. Okay, jadi selesai semua tu, pelajar tu pun dah tidur, dah tenang. Jadi dia pun naik ke atas ke bilik dorm dia. Masa tu pelajar-pelajar lain memang ada yang dah tidur lah, kecuali untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, memang untuk aktiviti tersebut memang dibawa untuk berjalan malam. Jadi dia pun naik selesai urusan semua, dia dah salin baju, dah pergi tandas apa semua, ambil wuduk semula. Dia pun nak balik semula ke bilik dia. Jadi perjalanan daripada tandas ke bilik dia, beliau adalah di hujung sekali seperti yang dikongsikan, dan berada di tingkat 4. Jadi dari jauh dia nampak bila dia keluar tandas tu, okay, dia menghala ke hujung koridor, ke bilik dorm dia. Dia nampak satu susuk tubuh di hujung koridor. Di belakangnya dia seperti menarik sesuatu kotak tau. Kotak yang agak panjang. Jadi dia rasa pelik dan sedikit ganjil. Sebab cakap siapa pula yang duduk dekat hujung koridor pandang keluar kan, tengah-tengah malam macam ni. Jadi dia pun berjalan, sampailah dekat belakang dalam lebih kurang 2 ataupun 3 meter daripada susuk tubuh tu. Dia mula rasa sesuatu. Dia rasa lain daripada yang lain. Dan dia tahu yang di depan dia tu bukan manusia. Dia pun beri salam, okay? Dan makhluk tu menjawab. Jadi kita tahulah dia bukanlah dari kalangan jin-jin kafir. Dia adalah jin Islam. Jadi dia kata
memang benda ni sukar untuk diterima oleh akal, tapi pada malam tersebut hijab mata dia dibuka dan dia boleh berkomunikasi dengan jin tersebut. Jadi dia pun tanya, selepas bagi salam apa semua, dia tanya, siapa nama kamu? Dia diam, makhluk tu diam. Jadi dia tanya lagi, apa kamu buat dekat sini? Diam. Mana kamu nak pergi? Dia tanya lagi kan. Makhluk tu masih diam. Jadi sampai satu ketika, selepas beberapa persoalan tidak dijawab, jadi dia pun tanya, adakah kamu yang mengganggu pelajar saya tadi kan, junior saya? Dia cakap, kata benda tu, weh kalau saya macam tu, weh seram weh, memang seram. Jadi dia pun terus berdialog apa semua dengan makhluk tersebut, dan dia tanya, ke mana kau nak pergi? Dan makhluk tu jawab, makhluk tu cakap macam tu dekat dia, sebab sini bukan tempat aku, dan aku tahu kalau aku berada di sini, aku tidak akan tenang. Okay? Jadi lepas saja makhluk tu cakap, dia terus berjalan ke depan. Razman ni tadi dah, maksudnya terkaku tau, terkaku. Sebab apa? Dia tahulah depan tu koridor kan tembok kan, tapi makhluk tu boleh berjalan terus, dan apa yang dia tarik tu adalah keranda. Dan selepas saja makhluk tu melepasi tembok, terus hilang daripada pandangan mata dia lah. Dan itu adalah kisah yang dikongsikan oleh Razman ni kepada saya. Saya yang menceritakan kepada anda ni pun meremang juga ni. Seram kan? Memang betul lah ada antara orang-orang yang terpilih, yang dibuka hijab dan kita panggil boleh berkomunikasi dengan makhluk di alam lain ataupun di luar daripada konteks pemandangan kita sebagai manusia biasa. Bukanlah kata kita tidak terpilih kan, tapi itulah memang ada orang yang apa kita panggil diberi kelebihan untuk melihat makhluk-makhluk itu. Jadi untuk kisah yang ketiga ni, ataupun kisah yang terakhir lah untuk video kali ni Baik, kisah ini bukan daripada internet, bukan daripada perkongsian orang, tapi adalah pengalaman rakan saya sendiri semasa berada di UiTM Shah Alam. Jadi untuk kisah yang ketiga dan kisah yang terakhir ni, ini bukanlah kiriman daripada siapa-siapa, tapi saya teringatkan kisah ini diceritakan oleh rakan saya sendiri semasa masih menuntut di UiTM Shah Alam dulu lah. Okay. Di UiTM Shah Alam mesti ramai yang kenal Komander Kesatria. Once Commander, always Commander. Dan I'm proud to be a Commander. Okay. Komander Kesatria biasalah orang yang paling dibenci di dalam UiTM kan. Okay, jadi pada satu ketika selepas mengharungi beberapa tahun pertama sebagai pelajar UiTM, jadi kami ni semua terlibat dalam untuk menguruskan perkemahan lah. Jadi kawan saya ni dia memang orang yang diberi kelebihan untuk nampak makhluk tersebut, memang dijelmakan lah. Okay. Bukannya dia menuntut ke apa, tapi tak tahu daripada mana, sebab saya tidak pula bertanya secara detail kan, tapi rakan saya ni memang dia jenis yang boleh nampak. Sebab kalau kita duduk sekali dengan dia kan, malam-malam bual, kita akan nampak muka dia tiba-tiba berubah tau. Muka dia macam gelisah, macam pandang kiri kanan dia. Bila dia tak sedap duduk tu, kita tahulah memang kita ramai-ramai memang akan terus bangun
dan beredar daripada situ, sebab kita dah tahu kan dia ni memang jenis yang boleh nampak. Jadi pada satu ketika beliau ni pun komander juga. Jadi dia bersama senior-senior lain lah dah pergi ke satu perkemahan untuk fakulti beliau. Dan masa tu saya memang tak ikut lah. Jadi kisah ni diceritakan selepas balik daripada camp tersebut. Jadi untuk perkemahan pelatih-pelatih kesatria UiTM biasanya kalau dulu-dulu lah memang 3 hari 2 malam. Saya tak berapa ingat sebab kisah ni diceritakan kepada saya dah lama. Saya rasa mungkin dekat Kuala Kubur Baru lokasi tapak perkemahan tersebut. Kuala Kubur Baru ataupun Taman Rimba Commonwealth, antara dua. Pada malam biasanya hari Jumaat lah, hari Jumaat dia akan set up tapak kemah apa semua. Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad pasti akan ada aktiviti malam, aktiviti burung hantu, jalan malam dan sebagainya lah di tapak kemah tersebut. Jadi saya tak berapa ingat kejadian ini berlaku pada malam pertama ataupun malam kedua. Tapi yang diceritakan pada malam itu memang diorang buat jalan malam. Jalan malam yang mana pelatih-pelatih akan dikumpulkan di satu bukit, akan dibawa berjalan naik bukit sampai dekat atas tu akan dikumpulkan. Jadi pelatih-pelatih ni, junior-junior pelajar-pelajar baru semester pertama, dia akan diarahkan untuk turun sorang-sorang daripada point yang A di atas bukit tu sampailah ke point B di bawah. Jadi di tengah-tengah tu akan ada lah komander-komander senior yang menyuruh untuk jaga keselamatan dan sebagainya kan. Jadi yang kawan saya yang boleh nampak ni, dia di bawah bukit. Di bawah bukit di point B lah, maksudnya untuk menerima pelatih yang sampai. Jadi dilepaskanlah seorang daripada atas bukit. Belum sampai setengah, mungkin dalam selepas suku daripada jumlah pelatih itu turun, dia nampak gelisah tau. Sebab dekat daripada checkpoint yang tengah ni, ada komander tu, dia dah nampak muka kawan saya yang dekat bawah ni, dia dah lain. Dia macam gelisah, dia macam kejap pandang tau, pandang daripada atas bukit. Jadi sampailah pelatih ni yang tu turun. Bila pelatih ni turun, kawan saya ni memang dah macam pusing lah. Memang rasa macam tak sedap. Okay, dan masa tu juga diceritakan kepada saya, rasanya aktiviti tu hendak dibatalkan serta-merta, tapi tak tahulah apa yang terjadi pada masa tu. Jadi pelajar ni pun terus turun sampailah habis semua pelajar. Jadi bila semua komander dah turun, yang sembunyi pun semua dah turun, dan pelatih semua pun dah masuk dalam kemah masing-masing untuk tidur. Alhamdulillah masa tu tak ada gangguan. Cuma kawan saya ni diceritakan dia masih gelisah, dia macam kejap masih dia pandang ke arah bukit yang sama. Jadi habis daripada selesai semua aktiviti tu, tanyalah kepada yang ni kan, kenapa kau macam gelisah macam ni. Padahal kita dah tahu mungkin dia ada nampak sesuatu, tapi dia tak bercerita lah. Sampailah keesokan harinya. Jadi bila esoknya tu barulah dia cerita siang kan. Jadi bila dia cerita, masa pelatih tu turun, dekat belakang pelatih tu ada 2 perempuan. Dia ingat memang daripada checkpoint A tu lepaskan 3 orang serentak sebab kata aktiviti nak dibatalkan kan. Tapi 2 perempuan tu memang berjalan ikut yang pelatih ni turun. Jadi bila dia sampai dekat tengah tu, perempuan tu memang nampak jelas lah dengan rambut yang tutup muka dia kan. Jadi bila lepas checkpoint yang tengah, baru dia nampak yang perempuan 2 orang tu dukung anak dan ada darah. Tak tahulah apa yang dia dukung tu betul atau tidak. Tapi itulah, tidak nampak pada pandangan mata orang lain, tapi hanya dia seorang yang nampak. Tapi alhamdulillah memang tak ada gangguan pada masa itu. Dan
selepas pulang, kisah ini diceritakan kepada saya oleh rakan-rakan yang lain. Dan itu adalah apa yang berlaku di tapak perkemahan tersebut. Meremang kan? Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian video kali ini. Ini adalah percubaan pertama saya. Jadi sebarang komen untuk menambahbaikan, sila tinggalkan di ruangan komen. Dan jika anda ada kisah-kisah seram ataupun mistik yang ingin anda kongsikan, boleh tinggalkan di ruangan komen buat masa ini. Dan saya akan bacakan di episod yang akan datang. Itu saja. Terima kasih kerana menonton Remang Senja.